السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Dan antara nikmatnya Allah mempertemukan semula saya dan tuan-tuan dan saya dalam majlis yang biasa kita bertemu paling kurang 2 kali sebulan. Dan pada sepatutnya kita bertemu pada pertemuan yang sebelum ni, tapi saya pun tak ingat sebab apa, baru diberitahu oleh sahabat Khairuddin hari kematian masa tu, adik kampung. Dan alhamdulillah selama tak jumpa tuan-tuan. Jadi saya doakan sihat walafiat semua insya-Allah. Amin. Alhamdulillah. Dan ini saya maklumkan awal, ini yang terakhir. Bulan 10 saya tak ada. Bulan 10 saya tak ada. Bulan 11 insya-Allah panjang umur saya, panjang umur tuan-tuan dari jodoh, kita jumpa semula bulan 11 nanti. Dan doakan saya bulan 10 saya flight 2 hari bulan dan insya-Allah balik 29 hari bulan 10. Saya ke Mekah dan Madinah bukan sebagai mutawif, tapi untuk laksanakan kajian, sikit kajian untuk menghasilkan buku saya yang terbaru. Doakan dipermudahkan urusan, banyak urusan yang tak selesai lagi, seminggu lagi kita tengok masa. Allahu Akbar. Baik, mari kita teruskan pengajian kita insya-Allah. Hari ini kita masuk muka surat 89, betul Ji? Dan 89 asam garam 28, tajuknya Sayyidatina Aisyah enggan patuhi hasrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah nak habis dah, betul. Saya apabila dah sampai bahagian ni, duk tengok ni nak habis dah ni bab 1 ni. Betul tuan-tuan, nak habis dah. 1 2 3 4 lagi hadis yang berbaki untuk dalam bab 1 ini, bab kerenah. Kita sebut berulang kali bab ini menghimpunkan sebahagian daripada hadis babak rumah tangga Nabi dalam kategori kerenah rumah tangga yang pernah Nabi lalui dengan isteri. Dan ini membuktikan kepada kita berkali-kali bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang manusia. Berlaku atas batang tubuh Nabi dan jiwa dan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku kepada manusia seperti kita. Maka di situlah menjadi titik puncanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini teladan yang memang untuk diikuti. Tuan-tuan, beliau baginda bukannya manusia agung, tapi bukan manusia yang bebas, yang tidak ada langsung sifat lemah manusia. Tak ada. Di situ kita boleh belajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa hadisnya? Abu Burdah an Abi Musa qal marada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fashtadda maraduh. Dari segi perawi, kita sebut kat sini 2 orang perawi sahaja, Abu Burdah daripada Abu Musa. Abu Musa di sini Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi yang terkenal. Biasa kita dengar namanya, sahabat Nabi yang terkenal. Abu Burdah tu anak dia. Dia namanya ilmu ni, hadis ni ataupun cerita ini diambil daripada ayah dia, Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, tuan-tuan rahmatullah, daripada kabilah Ash'ar. Dia bukan orang Mekah, begitu juga dia bukan orang Madinah. Dia orang Yaman. Asalnya dia orang Yaman. Sebab itu dari kita nak memahami kepelbagaian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kena kuasai. Ini pun kita berusaha lagi kuasai kabilah, pengetahuan tentang kabilah. Sebab itu di belakang nama sahabat tu ada kan, al apa tu kan, al-Quraisy itulah, al-Ansar, tahu dah. Ni orang tempatan, orang Makkah, orang Madinah. Kan sebut Abu Musa al-Ash'ari. Nak tahu tu Ash'ari tu apa benda? Rupanya kabilah dari Yaman. Datang berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia datang tuan-tuan, dia datang bukan seorang dia. Dia datang satu kumpulan.
dari satu kelompok, satu kampung berpindah satu kampung, datang apabila dengar ada Nabi. Tulusnya iman mereka datang dan berpindah, duduk di Madinah, duduk buat satu perkampungan. Dan Nabi SAW pernah puji mereka ni, golongan Asy'ar. Malam-malam je, kalau malam Nabi lalu berjalan malam, Nabi dengar suara bacaan Al-Quran. Tahu dah, ni kampung Bani Asy'ar. Mereka suka baca Quran malam-malam. Dan Abu Musa itu sendiri, dia suara dia sedap. Antara sahabat Nabi yang suara sedap, Abu Musa Al-Ash'ari. Saya pernah Nabi puji dia. Ni riwayat Abu Daud. Ya, riwayat Abu Daud. Bukan, riwayat tak dapat nak. Saya letakkan riwayat di mana. Nabi pernah kata kepada beliau, laqad u'tita mizmar min mazamir ali Daud. Sungguhlah engkau ni orang kata dianugerahkan seruling daripada seruling-seruling Nabi Daud, seruling keluarga Daud. Nabi Daud terkenal seorang yang suaranya sedap, baca Quran, suaranya gemersik, suaranya menyentuh, sampaikan tenang alam sekeliling, burung boleh datang bertinggik, tuan-tuan. Allah, ni Nabi Daud. Dan kita kata Nabi SAW kepada Abu Musa Al-Ash'ari, suara kau sedap. Dan Nabi sangat seronok apabila kita tengok kumpulan hadis-hadis, kita tengok Nabi sangat seronok dan Nabi puji kalau ada sahabat-sahabat baca sedap. Allah telah anugerahkan umatku, aku dengan umat yang baca Quran, yang Nabi suka. Jadi kita kena usahalah baca Quran, usaha untuk baca sedap. Tak semesti tarannum. Tarannum kemudian, tuan-tuan. Tarannumnya Hijaz, Bayati, maaf saya kurang selesa dengan itu, tapi dia secara asalnya dia kemudian, dan adalah peranan dia untuk membaiki bacaan untuk ni. Tapi ada ketikanya nampak kita sebut takalluf, memaksa-maksa. Kita baca Quran, saya kadang-kadang tak kena, tuan. Orang baca dengan tarannum itu dia kan seolah-olah macam kita rasa lari maksud, nak pergi kepada nak tunjuk seni suara daripada penghayatan itu sendiri. Sepatutnya seni suara, cara antara suara apa tu, dia membawa kita lebih nak menghayati ayat tu. Tapi sekarang jadi terbalik, tuan-tuan. Saya pernah mengajar di Melaka dulu, kuat kelas Quran untuk orang dewasa. Teringat ada seorang datang, dia nak belajar tarannum. Saya beritahu kuliah pertama awal-awal kita tak belajar tarannum, tapi kita belajar tajwid dan bacaan kita nak ni lah, fasahah sebagainya. Oh dia ni lah awalnya tak buat, tapi alhamdulillah dia nak mengaji. Dia ikut juga. Tuan-tuan, baca suara sedap, suara Melayu, nafas dia panjang, tapi bacaan dia rosak, tuan-tuan. Bacaan dia rosak. Dia barulah tahun lepas pada tu di kampung tempat kolej saya tu, dia kalau ni masih bulan Ramadan ni, bulan Rabiul Awal ni, dia ialah tekong berzanji. Aljan, memang sedap lah kalau ni. Tapi dia terbawa-bawa lenggok itu dalam bacaan Al-Quran. Saya cakap Allahu Akbar. Antara dia tinggal lagi, kalau dia tak boleh baca fa, huruf fa tak boleh baca, tuan. Pa, dia jadi Melayu, dia orang Jawa, dia bunyi Jawa. Fa'amal ladzina a'udhu, saya dengar lenggok sedap lah. Tapi tak kena, kita perbaiki. Dia cuba dah orang kata dah ni lah, ni nak kata kita kena sedar hal ini. Baca Al-Quran tu kat mana had dia. Ya, Nabi suka umat dia baca Quran sedap. Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak mengalunkan bacaan Al-Quran, dia bukan dalam kalangan kami. Maksudnya kita membaca itu ada alunan, bukan sampai tarannum yang sebagaimana pada hari ini. Bukan nak kata salah tarannum tu tidak, tuan-tuan. Tapi bukan yang tu maksud Nabi, sampai kena belajar jiharkah apa semua tu, ada mahattah naik turun, tidak sampai begitu. Ilmu suara itu kemudian, zaman Nabi, zaman sahabat tak ada kenal lagi benda itu, tuan-tuan. Tapi tetap kita kena usaha baca Quran sebab dia bahasa Arab, bukan sebagainya baca buku kita Arab biasa, kan. Alif Lam Mim Zalikal Kitab tu tak kena, yang tu yang tak kena, tuan. Kita kena latih untuk alunkan. Ambil masa, tuan. Baik. Kita berkenal sedikit sebanyak tentang perawi ini, Abu Musa Al-Ash'ari. Dia berkata, maridan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadinya Nabi jatuh sakit, fashtadda maraduhu, dan
makin teruk sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi bukti kepada kita beberapa kali bahawa Nabi itu manusia. Nabi sakit, tuan-tuan. Dan bukan sekali ini je sakit. Kita tengok hadis-hadis yang sebelum pada ni, Nabi pernah demam panas Nabi teruk, tuan-tuan. 2 kali ganda orang biasa, sahabat Nabi rasa apa dahi Nabi terangkat. Ish, panas sangat ni. Ya, sama seperti 2 orang kamu. Nabi kata, ni ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sakit Nabi ini sakit bila, tuan-tuan? Ni sakit terakhir Nabi. Fashtadda maraduhu, makin tenak sakit Nabi. Ini sakit terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa maknanya hadis ini yang kita akan baca ini, yang berlaku ni, ini berlaku pada hari-hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dah masuk bulan Rabiul Awal ni, kan? Rabiul Awal, dan secara umum kita sambut sebagai bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menurut pandangan yang masyhur. Tapi dan dari segi tarikh itu, tuan-tuan maklumlah semua, itu pun khilaf, kan? Bila exact tarikh Nabi lahir. Yang masyhur 12, itu betul. Ada dalam kitab masyhur. Tapi selain daripada 12 tu ada riwayat lain sebut yang lain juga, tuan-tuan. Ada 9, ada kata 8, ada ni. Bahkan bulan itu juga ada riwayat yang berbeza. Ada kata Safar, bahkan ada riwayat kata Nabi lahir bulan Ramadan pun. Jadi nak katanya tentang kelahiran Nabi ini tidak pasti. Tidak pasti. Dan kita tahu kenapa. Di sebalik itu, dalam masa yang sama, tentang kewafatan Nabi ada satu benda yang pasti. Tarikhnya pasti, faktanya muktamad, tuan-tuan. Ya, Nabi wafat bulan Rabiul Awal. Nabi wafat hari Isnin. Dan Nabi wafat tarikhnya 12 Rabiul Awal. Sebut 12 Rabiul Awal ialah itu sudah pasti ialah hari pemergian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nanti ada tempat buat ala-ala daurah, baca kitab nombor 2. Ada bahagian keempat itu saya kumpulkan hadis-hadis terakhir 12 hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nak kata, tuan-tuan, ya, 12 Rabiul Awal itu ialah tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi wafat hari manusia tiba hari itu meninggal? Tak, tuan-tuan. Nabi lalui proses kesakitan itu. Berapa lama Nabi sakit? Wallahu alam, ini yang riwayat yang sempat saya kumpul dan saya buat pemerhatian. Nabi mula sakit akhir Safar. Akhir Safar Nabi sakit. Berapa hari bulan tidak ada riwayat yang menetapkan. Macam mana permulaan Nabi sakit itu, di hujung Safar itu Nabi pergi ziarah orang meninggal di Baqi', balik-balik tu Nabi sakit kepala. Start situ. Di hujung Safar. Tarikh tak tentu, tuan-tuan. Kita katakanlah ujung sekali lah, kata 29 atau 30, kan. Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Masuk Rabiul Awal. Jadi kita boleh kata, saya kata ujung bulan Safar itu tak tahu bila, paling kurang 13 hari Nabi sakit. Sebab ujung 1 hari ataupun 2 hari Safar tambah dengan 12 Rabiul Awal, kan. Sekitar 12 ke 13 hari. Hari ke-12 tu hari Nabi tak sakit. 11 hari kemudian sebelum tu Nabi sakit, tuan-tuan. Dan panjang tempoh Nabi sakit 12 hari, tuan-tuan. Macam-macam. Banyak sangat riwayat peristiwa yang berlaku yang menarik untuk kita kaji. Sebahagiannya kita baca ini dan sebahagiannya ada dalam buku saya yang kedua, tuan-tuan. Saya wakafkan sini. Tuan-tuan boleh ada kesempatan, tuan-tuan dapatkan baca, kan. Dan insya-Allah panjang umur kita sampailah ke bahagian itu juga, tuan-tuan. Menarik. Lalu saya nak kata, dan ini kempen saya setiap kali datangnya Rabiul Awal, dalam masa kita mengingatkan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ini, saya ambil inisiatif, ambil tanggungjawab, kenapa tidak kita ingatkan tentang kematian Nabi. Selalu saya sebut tentang kelahiran ni kita tak boleh buat apa. Kita sendiri tak boleh tentukan, tak boleh nak rancang pun kelahiran kita. Lahir sedadak aku dah ni. Tapi hari kematian kita yang kita semua sedang menuju ke arahnya, sedikit sebanyak kita boleh atur, tuan-tuan. Kita boleh menyimpan impian. Kita tengok Nabi macam mana kita. Ada pengajaran yang kita boleh ambil.
Kita ambil tahu tentang kelahiran Nabi, Nabi lahir bagaimana, yang ada riwayat-riwayat yang tak apa nak kuat pun. Bergegar itu, apa yang kita dapat boleh ambil? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada sangat. Melainkan kekaguman ya. Kalau kita tak tahu pun cukup dengan mukjizat-mukjizat yang berlaku pada hayat, pada ketika Nabi Rasul itulah kita cukup kagum dah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita tahu apa yang perkara-perkara ajaib berlaku masa kelahiran Nabi. Itu je lah tuan-tuan. Tetapi dengan kita mengambil tahu tentang peristiwa hadis-hadis sepanjang Nabi sakit, banyak benda kita boleh belajar. Sangat-sangat banyak benda kita boleh belajar. Baik, mari kita tengok tuan-tuan. Kata Abu Musa, Nabi sakit dan makin tengah sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun kata satu ketika, faqal muru Abu Bakr falyusalli bin nas. Pergi minta Abu Bakar jadi imam. Imamkan solat orang ramai. Ini permulaan. Secara keadaan biasa Nabi dah jadi imam, kan? Nabi jadi imam. Dan untuk nak ganti Nabi jadi imam di solat di Masjid Nabawi itu, tak boleh siapa-siapa nak naik mudah-mudah, kan? Nabi akan bagi arahan. Masa sebagaimana tiap kali Nabi keluar dari Madinah, Nabi akan lantik ada dua jawatan. Pertama, wali Madinah yang akan jaga Madinah, yang akan buat keputusan bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah imam. Nabi akan lantik dua tu. Ada ketika orang yang sama jadi wali dan sama jadi imam masjid. Ada ketika kan dua orang yang berlainan. Dia satu jawatan yang kata tu bukan rebutan, bukan aku nak jadilah pula Nabi, tak ada, tak. Ini datang endorsement daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi sakit tuan-tuan, bukan Nabi saja-saja nak orang kata tak jadi imam, rehatlah sekejap, tak tuan-tuan. Kita baca hadis-hadis yang lain, Nabi keluar rumah. Nabi masih lagi ketika Nabi sakit itu, Nabi bergilir melaksanakan penggiliran hari malam ni rumah siapa, masih Nabi laksanakan. Tapi Nabi keluar daripada rumah ni nak ke rumah sana, dipapah. Tak laratnya Nabi. Walau dekat je antara rumah Ummul Mukminin dengan rumah mukminin lain, tapi keluar tu dipapah. Keadaan Nabi tu sangat uzur. Jadi masa Nabi arah, Nabi tak boleh dah ni. Nabi kata suruhlah nanti Abu Bakar jadi imam. Baik. Sayyidatina Aisyah nak jadi watak yang dalam peristiwa ini, dia berkata barangkali arahan Nabi sebut ini berlaku ketika di rumah beliau. Qalat Aisyah, innahu rajulun raqiq, idza qama maqamak lam yastati' an yusalli bin nas. Sayyidatina Aisyah mencelah apabila Nabi kata minta siapa-siapa pergi suruh Abu Bakar jadi imam. Sayyidatina Aisyah pun mencelah. Aisyah kata ayah Abu Bakar, ayah dia lah, ayah seorang yang raqiq, yang lembut hati dia. Raqiq, saya terjemah seorang yang lembut, mudah menangis. Idza qama maqamak lam yastati' an yusalli bin nas. Nanti kalaulah dia ganti tempat abang, tempat Rasulullah duduk jadi imam, rasa tak boleh. Lam yastati', dia tak mampu untuk mengimami orang lain. Itu kata Sayyidatina Aisyah. Kenal keadaan ayah dia. Betul tuan-tuan, bukan Sayyidatina Aisyah buat-buat cerita, Nabi pun tahulah. Ni daripada hadis ini, daripada bahagian ini kita tahu ciri Sayyidina Abu Bakar, seorang yang raqiq, lembut hati dia. Apa contoh dia lembut hati tu? Apabila dalam solat dia baca Al-Quran, dia menangis dia faham, kan? Kita pun mudah-mudahan Allah kurniakan kita kefahaman Al-Quran. Apabila kita baca Quran boleh menangis, kita memahami itu. Baik. Itu kata Sayyidatina Aisyah. Kat sini kita letak tajuk Sayyidatina Aisyah enggan patuhi hasrat Nabi. Ini dalam hal rumah tangga lah, kan? Mana kata dalam kehidupan kita, bukan nak ajar tuan-tuan, tapi kita kiaskan dalam kehidupan kita. Sekiranya berlakulah kita sebagai suami, isteri tak setuju dengan kita, abang, dia bukan bantah tapi dia bagi pandangan yang lain, adakah kita rasa isteri kita biadab, isteri kita derhaka? Tak begitu tuan-tuan. Nabi berlaku hal yang sama juga.
dan dari riwayat yang lain pun ni Nabi, rumah tangga Nabi begitu terbuka, isteri boleh bagi pandangan, tuan-tuan. Baik, Sayyidah Aisyah kata begitu. Tak boleh bukan tak boleh. Ayah seorang lelaki yang lembut, kalau dia imam kan nanti habislah tak mampu dia. Nabi dengar, Nabi jawab balik, qal muru Abu Bakr falyusalli bin nas. Apa, suruh je Abu Bakar biar dia jadi imam. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adat. Sayyidah Aisyah ulang lagi. Kata lagi, dia usaha lagi untuk nak tadi halang. Barangkali orang yang disuruh itu ialah Sayyidah Aisyah sendirilah, kan. Nabi suruh pergi beritahu Abu Bakar, siapa lagi yang ni? Sayyidah Aisyah ada, ayah dia, mana dia lah kena, kan. Sebab tu dia menghalang tu. Dia kata dan Nabi sebut muri, tu. Yang berikut muri ni fa'il amar, arahan suruhlah. Muri itu kita tahu ni arahan untuk wanita. Awaklah tu Sayyidah Aisyah pergi suruh ayah awak Abu Bakr falyusalli bin nas, untuk jadi imam salat. Dan Nabi sebut lagi, fa inna kunna sawahibu Yusuf, sungguhlah kamu ni macam perempuan Yusuf. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Baik. Sampai terus Rasul pergi nemu Abu Bakar, beliau memimpin. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Lalu datang, ni salah ni, Ar-Rasul tidak merujuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada utusan Rasul, ada orang yang Nabi hantar pergi, mungkin Sayyidah Aisyah tak pergi sendiri, ada orang lain hamba ke khadam pergi jumpa Abu Bakar, beri arahan, dan Sayyidina Abu Bakar melaksanakan tu, dan dia menjadi imam orang ramai pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis ini ada dalam riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari letak dalam kitab azan, dalam bab orang yang berilmu dan memiliki keutamaan lebih berhak menjadi imam solat. Hadis ini kita jumpa dalam Sahih Bukhari, sorotan yang Imam Bukhari bawa kita untuk nak bincang tentang solat, tentang hukum hakam imam, bagaimana nak melantik imam. Itu perbincangan yang panjang. Kalau kita tengok dalam kitab sirah, kitab fiqh, lagi dah panjang, tuan-tuan. Para ulama cuba menyusun kriteria priority, kalau apa ciri-ciri dia. Mazhab Syafi'i ada. Yang kat sini Imam Al-Bukhari nak menetapkan dalam pemilihan imam salat itu elemen yang, faktor yang kena diambil kira. Pertama, berilmu, mestilah orang yang alim, orang yang tahu. Yang kedua, dia ada ciri memiliki keutamaan, maksud dia punya, orang kata, jawatan, kedudukan dia itu diambil kira. Jadi dalam tempat mana-mana pun, masjid, surau ataupun kita di kampung dia apa ni, kita tengok dalam ramai-ramai ni, itu kriteria dia. Ini dalam satu hadis, tuan-tuan, dia kena kumpul semua. Nanti kita akan dapat susunan. Dia bermula dengan bacaan yang baik, bacaan yang baik. Kemudian kalau sama segi bacaan, dua bacaan betul ni, baru dia pergi pada ciri yang kedua, baru ciri ketiga. Yang ni saya tak sempat nak buat apa rujukan semula. Kalau boleh kita boleh cerita. Cuma ada perempuan sebelum, ada perempuan jadi sensitif lah. Tapi nak berkongsi dari sudut, nak katanya teori ulama fiqh susun tu sampai kata kita kena dengar kelakar. Dan ini termaktub dalam dalam kitab, tuan-tuan. Saya sebelum ni pernah belajar di Sharjah, UAE. Kat sana mazhab Maliki. Saya duduk 6 bulan belajar dan kita mengaji malam-malam dengan Syekh yang bawa saya pergi, kalau saya dah pernah cerita, bawa saya pergi perkuburan. Dia mazhab Maliki. Saya pun belajar, dan kawan-kawan yang ada ni banyak orang Afrika, mereka mazhab Maliki. Saya teringat lagi dalam satu kuliah tu, cerita bab solat ini, cerita tentang imam. Yang saya teringat sampai sudah tu sebab dibincangkan kriteria priority. Kalau sama-sama bacaan, sama-sama sedap,
maka pilih yang ni. Kalau ni, maka pilih yang ni. Pilih. Nak kata kan, di dalam kitab mazhab Maliki, saya tak ingat kitab apa, sampai ke ciri-ciri ni sama. Kalau sama sampai ke bawah tuan, dia punya penentu dia makin, kalau kita kata makin kelakar tuan. Last sekali tuan, dia berciri kalau lah sama, semua atas sama, maka dipilih yang mana yang lebih panjang batang dia. Itu mazhab Maliki. Faham tuan? Ya, tu macam mana kita bergelak, macam mana nak tengok benda tu. Tapi nak kata teori tu fiqh, dia teori. Allah a'lam tak pernah sampai ke situ lah kan. Tapi sekali lagi melihat dari segi prinsip ilmunya begitu. Para ulama, kenapa itu semua ada dalil, kena ada hujah disebut begitu. Baik tuan-tuan rahmat Allah, ini kita pula bawa hadis ini dari sorotan kekeluargaan, rumah tangga. Tengok berlaku dalam kehidupan Nabi sebagai suami, ada benda yang Nabi arahkan kepada isteri tak buat. Isteri keberatan untuk nak buat. Adakah terus kita hukum seorang isteri yang itu dia tu derhaka, dia tu? Tidak semudah itu kan. Tidak semudah itu. Ini berlaku. Baik. Kita baca hadis yang kedua, dan ini riwayat yang lebih kurang yang peristiwa sama, tapi ada perincian yang tidak ada dalam hadis yang kita baca sebelum ni. Hadis yang kedua atau periwayat yang kedua, Ubaidullah menceritakan bahawa Sayyidina Aisyah berkata, sungguh aku membantah Rasulullah tentang hal itu. Ni tadi diceritakan oleh orang lain, Abu Musa al-Ash'ari, dia sebagai orang ketiga, orang luar cerita keadaan ini. Yang ni watak itu sendiri Sayyidina Aisyah, dia kata betul, memang aku bantah, aku tak nak buat apa yang Nabi itu. Apa hal itu? Iaitu arahan Nabi untuk Abu Bakar jadi imam, gantikan Nabi. Ini penting. Imam Nawawi ketika syarah hadis yang seumpama ini, riwayat Muslim, dia kata hadis ini membuktikan bahawa Abu Bakar isyarat dia akan ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu asal dia. Inilah dia punya ni. Dan hadis inilah menjadi antara manaqib, keutamaan fadilat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ahaqqu bi khilafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menjadi bukti bahawa Sayyidina Abu Bakar orang yang paling berhak mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Aisyah, sungguh aku bantah Rasulullah tentang hal itu. Dan dicerita, tidak ada yang mendorongku untuk banyak membantah baginda, bukan saja-saja ni, melainkan kerana aku tak rasa orang ramai akan suka siapa yang menggantikan tempat baginda nanti. Itu sebab dia. Dia concern lah. Ayah nak ganti Rasulullah. Orang suka tak ni kan? Ini perasaan anak. Tengok, nak ganti Nabi, gap yang sangat besar tuan-tuan. Orang lain, Abu Bakar pula tu. Baik tuan-tuan. Kata Sayyidina Aisyah lagi, ketika itu aku tidak rasa bahawa sesiapa yang menggantikan tempat baginda, melainkan orang ramai akan memandang lekeh terhadapnya. Maka aku mahu Rasulullah alihkan tugas itu daripada Abu Bakar. Bijak Sayyidina Aisyah, tuan-tuan. Allah. Umur dia berapa tuan-tuan? Kita jangan, kita kena ingat secara sekaligus juga peristiwa-peristiwa yang berlaku ini menarik kalau kita boleh ada dalam maklumat kita umur sahabat itu kan. Contoh yang ni Sayyidina Aisyah, berapa umur dia ni? Kita ingat bahawa Sayyidina Aisyah sepanjang era di Madinah, dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umur dia antara 9 ke 18 tahun. Ini usia dia. Jadi orang remaja tuan-tuan, tapi bijak tuan-tuan. Baik, riwayat ini saya ambil dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari letak dalam kitab peperangan dalam bab sakit dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang ketiga. Sambungan kisah Sayyidina Aisyah menceritakan sebagaimana hadis sebelum ini. Baik. Dia ada sambungan, riwayat ini sama dengan yang riwayat sebelum pada ini, tapi saya potong, ambil bahagian ini sahaja, sambungan sahaja. Kemudian kata Sayyidina Aisyah, ketika Abu Bakar sudah memulakan salat, Rasulullah berasakan dirinya ringan sedikit. Baginda kemudiannya bangkit dengan dipapah oleh dua orang lelaki. Kaki baginda terseret-seret ke tanah sehingga baginda masuk ke dalam masjid. Baik. Kalau kita kumpulkan riwayat
yang pelbagai, kita akan dapat tengok bahawa peristiwa ini dia tidak berlaku pada hari yang sama. Dia sudah beberapa hari selepas pada tu. Selama beberapa hari Sayyidina Abu Bakar jadi imam, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, sampai ada satu hari Nabi keluar. Dan tengok tuan-tuan keadaan Nabi rasa badan dia ringan dah sikit. Ni tahan, boleh bangun ni. Dan kita tahu tuan-tuan, sepanjang beberapa hari itu sakit Nabi, kita kata tenat macam mana ustaz? Tenat tuan-tuan, pengsan. Kejap pengsan, sedar, kejap pengsan. Tuan-tuan, cuba tanya pegawai perubatan bagaimana keadaan seseorang itu boleh pengsan. Dia body kita shutdown. Bukan kita boleh saja kena pengsan lah. Dia berlaku sesuatu kepada badan kita ni, dia shutdown. Cara mudah lah, macam kita kata handset saya pernah overheat, shutdown lah dia kan. Badan kita ada sebab-sebab itu yang memaksa kita pengsan. Terantuk kepala, concussion, gegaran, panas sangat, pengsan, hitam kan. Itu sebab. Makna kata berat nak berlaku fitnah. Nabi itu keadaan Nabi. Dahsyat Nabi, serangan demam panas, pengsan. Sedar sikit, pengsan. Ini Nabi kata ringan lah sikit ni. Ketika Rasulullah merasakan dirinya ringan. Ringan macam mana tuan-tuan? Ringan pun Nabi keluar, Nabi bangkit, berjalan pun dipapah oleh 2 orang. Siapa 2 orang itu? Dalam riwayat lain menjelaskan sebelah kanan ataupun sebelah Sayyidina Ali, sebelah lagi Abbas. Dan Nabi berjalan dalam keadaan tersirit-sirit ke tanah sehingga masuk ke dalam masjid. Tak kala mendengar pergerakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Abu Bakar mahu berundur, namun Rasulullah memberi isyarat kepadanya, yakni kekal di tempatnya. Rasulullah tiba dan duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar berdiri, salat berdiri sementara Rasulullah duduk. Akhirnya Abu Bakar mengikuti salat Rasulullah, manakala orang ramai mengikuti salat Abu Bakar. Hadis Al-Bukhari. Kitab azan dalam bab seorang yang mengikuti salat imam lalu orang lain di belakang mengikuti salatnya. Saya minta maaf, saya tak dapat tak ingat saya nak kena rujuk semula. Bahagian ini saya dapat nak huraikan. Ni ada isu, ada berkenaan dengan fiqh. Saya paksa langkau yang ni tuan-tuan, dapat yang ni. Sebab penting, tapi tak dapat untuk limat reka-reka sembang saja. Tuan-tuan, cukup untuk kita ketahui tentang apa yang berlaku pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut kekeluargaan, iaitu ada ketika Nabi tidak hasad Nabi tidak dipenuhi oleh isteri, tuan-tuan. Tinggal lagi tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tertanya-tanya pada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hujung tadi, apabila kali keberapa dah Sayyidatina Aisyah menghalang, tak nak buat, Nabi pun kata muri Abu Bakar falyusalli bin nas, suruh juga Abu Bakar jadi imam. Fa inna kunna sawahib Yusuf, kamu ni macam perempuan Yusuf je. Ni kata-kata Nabi ni kita ambil masa untuk kita faham, tuan-tuan. Untuk itu mari kita baca hadis yang kedua, babak ke-29. Kita akan baca 2 hadis ni saja, tuan-tuan. Muka surat 92. Sayyidatina Hafsah terikut-ikut Sayyidatina Aisyah membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. An Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat. Dari segi perawi ni kita dah lalu beberapa kali sebelum pada ni. Hisham bin Urwah daripada ayahnya, siapa? Urwah bin Zubair, daripada Sayyidatina Aisyah ummul mukminin berkata. Ini salah silah anak beranak, tuan-tuan. Hisham jadi ulama sirah, kemudian dia dapat ini daripada ayahnya Urwah bin Zubair bin Al-Awwam kan. Daripada Sayyidatina Aisyah. Urwah bin Zubair ialah anak saudara Sayyidatina Aisyah, dan dia antara anak murid kanan Ummul Mukminin Urwah. Banyak riwayat daripada Sayyidatina Aisyah datang daripada beliau. Qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi maradhihi. Sayyidatina Aisyah cerita dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam sakit Nabi, ketika Nabi sakit, muru Abu Bakar falyusalli bin nas, suruhlah Abu Bakar jadi imam solat orang ramai. Qalat Aisyah qultu,
Sayyidina Aisyah kata, aku pun katalah, inna Abu Bakr idza qam fi maqamik lam yusmi' an-nas min buka. Ini dialog lain yang tidak ada dalam riwayat sebelum pada ini. Sayyidina Aisyah kata, Abu Bakar nanti kalau dia berdiri di tempat abang, makna kata jadi imam, dia baca lam yusmi' an-nas, orang tak dengar bacaan dia. Sebab apa? Minal buka, menangis. Sama yang riwayat kita baca tadi kan, Raqiq, dia seorang yang lembut, tak mampu dia nak duduk tempat awak menjadi imam. Imam perlu seorang yang suaranya lantang didengari, tuan-tuan. Ini ada isyarat ke situ juga. Jadi Abu Bakar tak boleh. Sebab itu Imam Bukhari tengok dalam ni kebijaksanaan Imam Bukhari, dia meletakkan hadis ini, ya, betul, suara mungkin orang tu suara tak berapa bagus, tak berapa lantang, tapi dia zu fadl, dia orang yang memiliki keutamaan, dia ada ilmu dan dia orang dihormati. Maka ketika itu diutamakan dia juga. Boleh jadi ada, tuan-tuan, saya ada beberapa orang guru belajar, dia jadi imam, kita dengar tak sedap lah bacaan dia, baca biasa, tak semua orang dianugerahkan bacaan yang sedap, suara ni. Dia pun tahu lah, dia kenal lama mengaji, dia akan suruh anak murid jadi imam. Tapi dalam keduaan itu, kalaulah dia tak suruh ke, kita yang anak murid yang apa ni, kita tolak dia lah. Sebab tadi dia memiliki keutamaan dan ilmu, sebagaimana itu asas pelantikan Sayyidina Abu Bakar. Kalau nak kira dari segi sudut bacaan, suara, bukan Abu Bakar lah, orang lain lagi. Tapi tak, kenapa Abu Bakar? Sebab ini, tuan-tuan. Baik. Kata Sayyidina Aisyah memberi alternatif, ni Sayyidina Abu Bakar tak dengar, nanti orang tak dengar menangis. Famur Umar falyusalli bin nas. Apa kata abang suruh Umar, Sayyidina Umar, biar dia jadi imam solat. Ini Sayyidina Aisyah. Bijak, tuan-tuan, sekali lagi. Suruh Sayyidina Umar, dan kenalah Sayyidina Umar, seorang yang sangat lantang, suara dia jelas. Faqata Aisyah. Dan riwayat yang ni berhenti kat sini. Adakah Nabi terima? Tak, Nabi tak terima lah. Nabi kata suruh juga Abu Bakar. Baik. Sayyidina Aisyah berkata, faqultu li Hafsah. Setelah Nabi tak terima cadangan tu, suruh juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Aisyah dia nak kata nak jadi sampai ke Abu Bakar jadi imam tu, dia usaha lagi, tuan-tuan. Dia dah dicadangkan Nabi tak ni, dia pun usaha cara lain. Faqultu li Hafsah, aku pun pergi jumpa Hafsah, aku kata kepadanya. Dan Hafsah dengan Sayyidina Aisyah, dia kamcing kan, kita tahu kisah sebelum ni, boleh masuk, ni kawan baik ni. Sebagaimana ayah mereka berdua kawan baik, mereka berdua juga kawan baik. Aku berkata kepada Hafsah, quli lahu inna Abu Bakr idza qama fi maqamik lam yusmi' an-nas min al-buka famur Umar falyusalli lin nas. Kata ke Hafsah, cuba pergi bagi tahu kat Nabi, pergi kat abang, kata Abu Bakar nanti kalau dia jadi imam, dia ganti Nabi, orang tak dengar, menangis dia, duduk menangis, orang tak dengar suara dia. Lebih baik suruh minta Umar. Itu dialog, itu mesej yang Sayyidina Aisyah sampai kepada Hafsah. Hafsah pun terima, tuan-tuan. Dia pun tak terfikir barangkali kan, tak terfikir politik di sebalik itu. Okey juga ayah aku kan, banding ni. Dia pun ikutlah, tuan-tuan. Fa fa'alat Hafsah. Hafsah pun buat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mah ni apa bahasa ekspresi orang Arab marah lah ni. Begitu bahasa kita kan. Mah dah begitu kalau kitanya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Hafsah pula pergi bercakap dengan Nabi. Mah inna kunna la antunna sawahibu Yusuf. Kamu ni sama macam perempuan zaman Nabi Yusuf. Itu kata-kata Nabi. Sama sebagaimana kita jumpa tadi riwayat yang pertama. Nabi kata, "Muru Abu Bakr falyusalli bin nas." Tak, suruh juga Abu Bakar dia jadi imam. Lalu Hafsah tengok kena, tak pasal-pasal dia kena marah, tuan. Begitulah. Kena marah. Ini antara kita sebut riwayatnya Nabi marah isteri, Nabi marahlah. Nabi kadang tinggi juga suara, ada sebab dia. Itu biasa, tuan-tuan.
Hafsah lepas kena tak pasal-pasal dengan Nabi tu, dia pun pergi jumpa Sayyidatina Aisyah. Faqalat Hafsah li Aisyah, ma kuntu li usibaka minki khaira. Tak ada faedah langsung saya ikut awak. Saya ikut pandangan awak tadi. Habis begitu tuan. Baik. Apa maksud kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu ni sama macam kes perempuan-perempuan Nabi Yusuf. Agak-agak tuan-tuan apa tuan? Tuan-tuan ingat kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha, nama kalau tu segi riwayat lah, ataupun isteri ataupun madam dia lah kan. Kes dia setelah kantoi apa semua ni, di peringkat hujungnya, peringkatnya apabila dia dicemuh oleh kawan-kawan dia kan, kau ni apalah tua tapi suka kat apa pucuk muda lah bahasa hari ni, ini. Kawan tu menyerap lah, dia pun buat satu perhelah kan, nak buat merewang, bagi pisau seorang satu apa, lepas tu suruh Yusuf keluar, lalu berlakulah apa yang berlaku kan, terbelah atau terpotong tangan masing-masing, jari masing-masing, terhiris jari masing-masing. Itu maksud dia. Apa tuan atau puan Nabi Yusuf apabila dia ajak kawan-kawan datang ke rumah untuk merewang tu, bukannya niat sebenar nak merewang, tapi niat di sebalik itu tadi untuk nak perkenakan mereka, ada niat yang lain. Dan ini Nabi samakan. Nabi tahu Sayyidatina Aisyah suruh tadi ada maksud yang lain, dan Nabi sedarlah hal itu. Fa inna kunna sawahib Yusuf, fa inna kunna la antunna sawahib Yusuf. Kamu ni sama je macam perempuan-perempuan Yusuf, merujuk kepada kes yang sama tadi. Beritahu benda lain tapi ada niat yang lain. Wallahu alam. Hadis ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Saya nak berhenti setakat ni boleh tuan-tuan? Habis awal sikit kali ni. Ke nak sambung lagi tuan-tuan? Sambung lagi? Kalau kita habiskan boleh tak? Habis bab ni. Kemudian bab kita nak berhenti lama tuan-tuan. Saya akan cepatkan sikit tuan-tuan. Asam garam 30. Isteri Nabi paksa baginda makan ubat. Siapa yang tak suka ubat kena paksa makan ubat. Baca kisah ni, menarik tuan-tuan. An Ubaidillah bin Abdullah an Ibn Abbas wa an Aisyah anna Abu Bakr radhiyallahu anhu qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mayyit. Daripada Ubaidillah bin Abdullah, daripada Ibn Abbas dan Sayyidatina Aisyah, ni belajar hadis, dipanggil dia ada dua jalur yang lain. Hadis yang sama, perawi ini terima daripada 2 guru, 3 guru yang berlainan. Hadis yang sama, kisah yang sama. Jadi ini daripada Ibn Abbas dan juga Sayyidatina Aisyah yang meriwayatkan bahawa Abu Bakar mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi wafat. Cium kat mana? Dan riwayat tak sebut kan. Kita akan kumpul riwayat lain, kita tahu ciumnya di dahi. Cium dahi. Dan kat situ nampak macam remeh tuan-tuan, tapi dalam perbincangan fiqh jadi panjang. Hukum cium jenazah. Dia nanti termasuk pula isteri boleh tak cium suami, jenazah suami. Itu perbincangan yang panjang tuan. Ala kulli hal kat sini antaranya kita boleh ambil iaitu sunnah. Dia bukan jadi sunnah Nabi tapi sunnah Abu Bakar, dan juga diikuti apabila Nabi pernah sebut di tempat lain ikut sunnah Khulafaur Rasyidin. Secara umumnya amalan para sahabat Nabi yang tidak diingkari oleh mana-mana sahabat Nabi yang lain, maka juga ia diikuti, iaitu mencium jenazah. Nabi tidak ada riwayat Nabi cium jenazah, tapi riwayat yang ada Sayyidina Abu Bakar dia cium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ni kita tengok orang cium jenazah kan, ya. Mungkin kalau kita tahu, kita ni adat lah kasih sayang terakhir, tapi kita ingat kita belajar kita, ya Allah, Abu Bakar cium Nabi. Jadi ni kita ingat ini sunnah Sayyidina Abu Bakar. Lalu insyaAllah kita dapat pahala tambahan. Sayyidina Abu Bakar cium Nabi 3 kali cium, lepas tu bercakap cium wa khalila wa habibah. Tu riwayat yang lain lah untuk kita ni. Dia mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sudah wafat. Qal wa qalat Aisyah ladadnahu fi maradhihi. Masa Nabi sakit, sebelum Nabi wafat, masa Nabi sakit tu, kami pernah suapkan ubat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ladad ini satu teknik
ladud atau lad, ini satu teknik. Dia ada hukum dia, perbincangan. Kita baca dulu. Kami suap ubat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sakit. Maksud tu Nabi sakit ternak Nabi. Baik. Apa maksud lad ini? Suap ubat ini kita sebab tak dihuraikan kat sini, kita suap ubat biasalah sudu ni kan. Lad ini ialah teknik ataupun kaedah rawatan, kita masukkan ubat ke dalam pesakit dalam mulut dia ketika dia tidur. Atau dia pengsan, dia tak sedar. Nabi waktu sakit, Nabi pengsan. Jadi isteri Nabi suapkan ubat ketika Nabi pengsan. Itu lad. Tak tahu teknik sekarang ada ke tidak. Kita suap ubat tanya orang tidur. Tak ada ni tak tahu. Macam mana perincian saya tak boleh nak ni. Maksudnya yang tu saya boleh bagi tahu. Baik. Kemudian faja'ala yushiru ilaina alla taludduni. Kemudian Nabi memberi isyarat kepada kami. Ini maknanya setelah Nabi sedar. Kita baca nanti dalam riwayat yang kedua, nanti kita akan dapat keseluruhannya. Kita sekali lalu Nabi sedar, kemudian nanti Nabi bagi isyarat, jangan lagi suap ubat kat saya. Yushir, Nabi tak sebut, Nabi bagi isyarat. Macam mana isyarat? Saya tidak disebut tapi difahami. Sayyidina Aisyah kata isyaratnya alla taludduni, jangan suap ubat kat aku lagi. Macam mana lah kita nak ni. Satu tuan-tuan, pertama Nabi tak bercakap masa ni, sakit. Nak bercakap pun tak keluar dah. Bagi isyarat dah begitu lah, macam mana kan. Difahami. Baik. Kata Sayyidina Aisyah, kami isteri Nabi yang rawat. Dan ketika ini tuan-tuan, ada semua isteri. Itu menarik kalau kita boleh baca dengan hadis yang buku yang kedua ni. Nabi sakit macam-macam tuan-tuan. Isteri pakat mandi Nabi, isteri pakat suap ubat kat Nabi. Baik. Ketika ni ada ramai, bukan Sayyidina Aisyah saja, isteri Nabi yang lain pun ada. Faqulna, kami pun katalah, rasalah karahiyatul marid liddawa. Ni kes orang sakit tak nak makan ubat lah ni. Mereka faham begitu. Nabi tak nak ubat, tak nak makan ubat ni. Orang sakit. Ubat dulu bukan zaman macam kita kan. Ubat semua pahit. Tapi kita ada sirap campur kan, ada perisa, tu dah jadi tak rasa ni. Tapi secara umumnya ubat tu pahit. Ni orang sakit tak suka ubat macam ni lah. Jadi mereka menganggap bahawa yang reaksi Nabi jangan suap ubat tu ini reaksi biasa. Baik. Falamma afaq, setelah Nabi sedar pula kemudian. Maknanya kata ada benda yang berlaku tuan. Nabi pengsan, mereka suap ubat lagi sekali. Falamma afaq, setelah Nabi sedar untuk kesekian kalinya, Nabi pun kata, alam anhakum an taludduni. Abang kan dah bagi tahu tadi, ada pesan jangan suap ubat lagi. Ni suap juga. Kami jawab, ini tuan-tuan, rumah tangga Nabi ada. Isteri Nabi berani berjawab cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami kata, qulna karahiyatul marid iddawa. Orang sakit tak suka ubat begitu. Faqal, Nabi pun lepas pada itu, Nabi pun kata, la yabqa fil baiti ahadun illa ludda wa ana anzur illa al-Abbas fa innahu lam yashhadkum. Nabi kata tak ada seorang pun dalam rumah ni melainkan semua kena suap ubat. Semua kena suap ubat, kena makan ubat kecuali Abbas. Abbas dia tak ada tadi. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang kedua. Hadis dari Al-Bukhari, Imam Bukhari letak dalam kitab perubatan dalam bab ubat yang dimasukkan melalui mulut. Maknanya dari segi syariat boleh tuan-tuan, rawatan dengan cara masuk sesuatu dalam mulut. Ibnu Abbas ni riwayat yang kedua. Daripada Abbas berkata, aku masuk menemui Rasulullah. Ni Abbas aku masuk menemui Rasulullah, ketika itu para isterinya ada bersama. Mereka semua berhijab daripada aku kecuali Maimunah. Kenapa Maimunah? Dia ada ipar Nabi, dia ada ipar dia, Maimunah binti Al-Harith. Tak ingat hubungan dia. Ibnu Abbas, Hamzah Abbas, Mufaddal, Maimunah. Nanti kita kemudian Abbas masuk tu Nabi sakit. Nabi berkata, tidak ada seorang pun dalam rumah ini yang melihat saja saya disuap ubat ke mulut, melainkan semuanya perlu punya ubat ke mulutnya juga kecuali Abbas. Abbas dah masuk dah. Nabi bagi arahan tu tengok Abbas, Nabi kecualikan Abbas.
Tidak ada seorang, semua kena cuba buat tuan-tuan. Baik. Kemudian yang berikutnya tuan-tuan baca, kita nak langkau terus kepada hadis terakhir. Boleh tuan-tuan? Hadis terakhir bagi bab 1 ini untuk kita rasa memahami situasi yang berlaku. Nabi denda semua isterinya. Menarik, gelak juga. Saya rasa geli hati ada nak baca kisah ni. Dan ini berlaku, tak sangka tuan-tuan. Nabi denda semua isterinya. Kita baca terjemahan terus tuan-tuan. Daripada Hisham, muka surat 98, daripada Hisham bin Urwah berkata, ayahku memberitahuku bahawa Sayyidatina Aisyah pernah berkata kepadanya, wahai anak saudaraku, sungguh aku pernah saksikan penghormatan Rasulullah terhadap bapa saudaranya begitu menakjubkan. Ini kata Sayyidatina Aisyah. Nabi ditengok Nabi begitu menyanjung bapa saudaranya iaitu Abbas. Dalam riwayat lain Nabi nobatkan, Nabi sebut amur rajul sinwu abihi, bapa saudara seorang itu ialah kembar ayah dia. Jadi nak kata tuan-tuan, penghormatan kita kepada bapa saudara kita ialah sama taraf dengan ayah kita sendiri. Begitu tuan-tuan. Baik. Hal itu kerana pernah Nabi dijangkiti sakit khasirah, sejenis sakit paru-paru, dan sungguh perit sakit itu. Namun kami menyatakan bahawa Rasulullah hanya sakit air al-kulliyah sahaja. Kami tak sanggup hendak mengatakan sakit khasirah. Tahu, ni biasa. Kita tahu orang sakit kita dia sakit lain tapi tak sebut kan. Sebut sakit lain, demam je kot, sakit kepala je kot. Ya, sakit kepala tu simptom. Tapi rupanya ada sakit lain punca dia. Baik. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul dalam kesakitan sehingga baginda pengsan. Kami menjadi bimbang dan orang ramai mula datang melihat baginda. Kami semua berpendapat bahawa Nabi dijangkiti sakit Zatul Janab, pneumonia, tak sebut macam mana tak tahu. Jadi kami pun memberi rawatan dengan memasukkan ubat ke mulut baginda. Setelah itu sakit tersebut berangsur hilang, kemudian baginda pun sedar. Baginda tahu bahawa baginda baru dirawat sedemikian, iaitu diberi ubat kerana masih ada kesan ubat tersebut. Lantas Nabi bersabda, kamu mengira Allah menguasakan ubat itu ke atas saya? Demi Allah, Allah sama sekali tidak menguasakannya ke atas saya. Demi zat yang jiwa saya di tangannya, tidak ada seorang pun dalam rumah ini melainkan kena disuap ubat juga selain bapa saudara saya. Tuan-tuan, hadis ni kita gabung dengan ayat sebelum pada ni. Dia bukannya sekali berlaku terus, tak. Dia Nabi pesan, kemudian buat juga, Nabi pesan, Nabi sedar. Model baru ni. Ini penting untuk kumpul riwayat, sangat-sangat penting tuan-tuan. Dalam pengajian sirah baik, apatah lagi hukum hakam, memang kena dikumpulkan riwayat baru kita dapat tengok keseluruhan tuan-tuan. Baik. Yang ni penting pengajian fiqh. Sayyidatina Aisyah kata apa? Kemudian aku melihat sendiri mereka menyuapnya seorang demi seorang. Sayyidatina Aisyah menyebutkan sesiapa yang ada di dalam rumah ketika itu, dan baginda beliau sebutkan juga keutamaan mereka. Tak tahu siapa yang ada, orang lelaki, perempuan. Mula-mula lelaki dulu, habis lelaki, perempuan. Selepas itu ubat tersebut sampai kepada para isteri Nabi pula. Mana dah habis dah ni, masa Nabi sakit adalah barangkali Sayyidina Ali pun ada, Usamah pun ada barangkali, cucu Nabi. Yang mana tengok saja tadi, kena suap ubat tuan. Kita sihat, kena suap ubat. Denda, kita sebut denda. Kan aku dah pesan tadi, dan kita pun faham lah tadi kenapa si Nabi buat juga tu, bukan saja-saja dia orang sihat, kita nak kebaikan untuk yang ni kan. Anggapan mereka Nabi tak suka ubat lah orang sakit. Tak, Nabi yang, dan saya melihat ini gurauan Nabi yang terakhir. Suap ubat, maka seorang demi seorang disuap. Isteri Nabi seorang. Sehingga ubat itu sampai kepada salah seorang daripada kami. Menurut perawi Ibn Abi Zinad, tidak ada orang lain yang aku tahu selain Maimunah. Tapi ada yang berpendapat Ummu Salamah. Tak tahu siapa. Ada sampai pada seorang Ummul Mukminin ni, dia tak nak makan. Dia kata apa? Demi Allah saya puasa. Hari ni saya puasa ni. Siapa ni? Ada dua riwayat. Ada sebut Maimunah, ada kata Ummu Salamah. Riwayat lain saya jumpa, saya tak muat kat sini, Maimunah. Kita katalah Maimunah, tak apa. Maimunah kata, saya puasa. Tengok seorang. Isteri Nabi yang lain buat apa tuan-tuan? Maka kami pun membalas, adakah awak fikir kami akan melepaskan awak? Walahal Rasulullah telah bersumpah. Rasulullah bagi arahan tadi.
nak terlepas tak adanya, sorry, suap juga. Maka kami pun menyuapnya. Bayanglah keadaan tu, kena paksa. Kata Sayyidatina Aisyah, demi Allah, wahai anak saudaraku, dia memang sedang puasa, dia bukan menipu, betul dia puasa, tapi lah batal lah puasa dia. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu alam tuan-tuan. Alhamdulillah, habis kita bab 1. Dan ini saya sebut bukannya semua, tapi sebahagian sahaja daripada hadis-hadis asam garam tu, hadis kerenah rumah tangga Nabi SAW. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. InsyaAllah panjang umur, ada rezeki, kita jumpa mula dengan bab 2. Saya buka soalan kalau ada tambahan. Maafkan saya tuan-tuan, hari ni agak tak rehat ni. Bawa kereta datang agak ngantuk. Apa pun saya seronok nak jumpa tuan-tuan rahmat Allah. Saya ambil peluang untuk minta doa tuan-tuan rahmat Allah. Doakan saya Allah mudahkan urusan sepanjang berada di sana nanti. 2 ke 29 tuan-tuan. Memang saya sebut kerja gila. Rancang on the spot sebulan tu ni. Tempat tak ada lagi. Tempat tak ada lagi. Tak ada lagi. Baru nak cari dalam minggu depan insya-Allah. Visa tak minta lagi. Nah. Doa tuan. Duk prepare benda lain. Begitu. Saya sebut apa yang saya nak buat ialah buku tentang tempat-tempat Ma'alimun Nabawiyah, bahasa Arab sebut tempat-tempat bersejarah yang pernah Nabi duduk, yang pernah Nabi sampai, yang tu masjid-masjid yang nak pergi sendiri, lain dia punya ni. Saya beberapa tahun saya kumpul, kemudian jumpa satu buku orang dah buat tuan. Dia dah buat, dia siap letak lagi Google Map location. Kita scan pergi situ. Ya Allah, ada duduk syurah sebelah sana, sebelah sini. Yang payah. Saya dah kumpul berapa kali pergi sana tu nak ke sini, tanya orang pergi sini. Sebab dia tidak direkodkan. Hinggalah, bukan tak direkodkan, kita tak tahu. Hinggalah saya jumpa buku di moden, dan buku tu tulis awal amal. Ini kerja pertama, buku yang pertama seumpama. Orang Arab buat, syarah Dr. Nizar, nama Nizar apa, dia buat macam tu. Tinggal lagi saya nak bawa ke alam Nusantara ni. Kita terjemah, kita buat olahan kita sendiri, tapi setiap tempat yang dia pergi tu kita pergi sendiri. Tak mampu semua pun tu, setakat yang saya sempat untuk bulan ni. Dan insya-Allah nak bulan 12 keluar satu buku Teroka Mekah, satu buku Teroka Madinah. Itu tujuan hasil nanti tuan baca untuk panduan untuk orang yang pergi ke sana lah. Selain daripada dia dah ada orang dia boring lah, dia kata bosan dah. Tiap-tiap kali dia umrah tempat yang sama, walhal banyak lagi tempat lain tuan. Itu hasrat saya, dan saya mohon doa tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tak nak cakap apa dah. Ada soalan, ada tambahan? Ya. Macam mana? Sayyidatina Aisyah wafat bila? Tahun 60. Sayyidatina Aisyah wafat umur dia juga sekitar 62-63. Maknanya masa Nabi wafat tahun 11 Hijrah, umur dia 18. Dia cuba nak sampai ke tahun kemudian 63 tu berapa? Accounting dah lah. Soalan bawah. Ada dalam buku saya yang kedua, saya buat ni. Soalan untuk kita ambil manfaat bersama. Apa soalan tadi? Lepas Nabi wafat, adakah Sayyidatina Aisyah tinggal di bilik yang sama? Baik, menarik soalan itu. Nabi SAW dikebumikan di rumah Sayyidatina Aisyah. Lokasi tempat Nabi dikebumikan dalam rumah itu tidak dispesifikkan. Cuma yang tahu Nabi dikebumikan di tempat mana Nabi meninggal. Nabi meninggal situ, kat situlah lalu digali lubang. Ni sama ada dalam bilik ataupun di ruang tamu, saya tak pasti. Tak ni satu. Soalan, lepas pada tu Sayyidatina Aisyah duduk mana? Adakah masih duduk situ? Ya, dia duduk di situ lagi. Mungkin berlaku perubahan lah.
di pagar ke semua. Dan ketika itu orang datang, tak putus-putus selepas beratur orang datang untuk ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak asyhadu di situ dan ni. Dan sehingga ayah dia meninggal, ke bumi kat situ juga makin sempit, dan umur dia panjang. Sayyidina Umar juga meninggal kan, juga di kebumi kat situ. Lepas tu Allah Alam, saya tak tahu adakah berpindah ataupun tidak. Allah, saya tak ada jawab mencari maklumat tu. Nah, sebab dia kena berpindah sebab baru ingat rumah isteri Nabi semua diambil alih pada masa pembesaran Masjid Nabi pada zaman Sayyidina Osman tahun ke-24 Hijrah. Kemudian saya buat tulisan tu. Pembesaran Masjid Nabi dia ada proses dia. Pertama pernah berlaku pada zaman Sayyidina Umar, dibesarkan bahagian belakang sahaja. Belakang kiblat tu belakang sahaja. Mari zaman Sayyidina Osman ada keperluan untuk dibesarkan juga Hajar, lalu diambil alih begitu. Ketika itu mungkin isteri Nabi semua dah berpindah. Wallahu a'lam. Itu dia boleh jawab. Ada mungkin ada maklumat yang lain? Ada soalan lain? Tak ada tuan. Ya. Tadi saya Aisyah meninggal umur dia 63. Jadi dalam 45 tahun. 45 tahun. Ya. Adakah dia yang terakhir daripada kalangan isteri? Menarik. Okey. Dia cantik kalau ada buku saya yang kedua. Inilah ilmu duduk di kertas ni. Yang saya boleh jawab, Sayyidatina Aisyah bukan orang terakhir, dia orang kedua terakhir meninggal dunia dalam kalangan isteri Nabi. Yang terakhir ialah Ummu Salamah. Ummu Salamah tu yang terakhir. Tapi dia agak terakhir jugalah. Itu. Ya? Ummu Salamah, umur dia tentu tak boleh jawab. Dia lebih berusia daripada Sayyidatina Aisyah, ya. Dia lebih berusia daripada Sayyidatina Aisyah. Umur berapa tak ni? Ada tak buku saya nombor 2? Tengok ada dalam bahagian kulit di belakang tu jadual atau fakta angka Nabi Ummul Mukminin. Di situ saya buat kolom tahun nikah dengan Nabi bila, tahun umur masa nikah dengan Nabi berapa, umur mereka setiap orang tu masa Nabi wafat umur mereka berapa, dan berapa tahun mereka hidup selepas Nabi wafat, dan tahun bila mereka wafat berapa umur mereka terakhir. Itu saya buat jadual tu semua. Tapi saya sendiri tak ingat Allah. Ada soalan lain? Kalau tidak ada, kita berhenti setakat ini. Dan rahmat Allah, mohon ampun dan maaf atas salah dan silap. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.